Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada para pelajar dan juga para penonton sekalian. Baik, kita teruskan pembelajaran kita ya untuk bab yang ke-8 dalam silibus matematik tambahan KSSM tingkatan 5 di bawah tajuk kinematik gerakan linear. Dan dalam siri video kali ini kita akan mempelajari bahagian yang pertama ya. Okey, kita seperti biasa akan bersama dengan rakan anda iaitu saudara Amir. Okey Amir? Ya cikgu. Amir, hari ini kita belajar bab 8 Meh. Cikgu, tak silap ni bab yang terakhir kan cikgu kan? Ya, betul. Dah nak habis dah Meh silibus kita kan? Itulah cikgu, ni yang jadi rasa macam seram sejuk ni cikgu. Ish, kamu demam ke Meh? Tak cikgu, bila dah habis dah silibus ni, maknanya exam SPM kita dah dekat lah cikgu. Itu yang rasa nak demam tu. Ish, biar betul Meh kamu janganlah masa exam nanti kamu demam pula Tak lah cikgu, harap-harap tak lah. Okey Meh, kita teruskan Meh. Baik cikgu. Okey Meh, kita mulakan dengan slide yang pertama ni. Okey, apa yang nak kita bincangkan di sini adalah berkenaan dengan 8.1a iaitu konsep jarak dan sesaran, hal laju dan juga pecutan Okey, Amir tengok gambar Raja ni. Apa yang Amir nampak? Ini drone cikgu. Amir suka cikgu yang ni cikgu. Weh, betul ke Meh? Sekarang ni harga dia tak mahal sangat dah Meh, boleh beli Meh. Tak ada duit lah cikgu. Tak apalah, Amir belajar bersungguh-sungguh, dapat A+, bagi tahu kat cikgu. Nanti cikgu bagi hadiah kat Amir. Ish, betul cikgu Ya, tapi buktikanlah A+ tu Ni yang semangat ni cikgu. Okey Meh. Okey, daripada drone ni Meh, ada beberapa perkara lah yang kita boleh timbulkan persoalan di sini, iaitu yang pertama, berapa jarak maksimum suatu drone boleh terbang. Selain daripada tu Meh, boleh juga kita tanyakan di sini, iaitu berapakah laju suatu drone harus terbang untuk mendapatkan gambar yang berkualiti tinggi. Betul tak? Okey, jadi Meh, bukan itu saja persoalan yang boleh dikemukakan, banyak lagi perkara Jadi apa yang dapat kita lihat di sini Meh, bila kita menerbangkan drone ini, maknanya drone ini akan berada pada satu kedudukan tertentu dan juga dia berada pada kelajuan tertentu, betul tak? Okey cikgu, betul cikgu. Baik. Kajian berkenaan dengan pergerakan sesuatu objek itu Meh, okey, dia melibatkan suatu konsep matematik Meh yang dikenali sebagai kinematik. Jadi Meh, kinematik tu apa dia? Kinematik ialah kajian berkenaan dengan jenis pergerakan sesuatu objek tanpa merujuk kepada daya-daya yang menyebabkan gerakan objek itu. Dalam arti kata lain Meh, kinematik ini merupakan suatu konsep matematik yang mengkaji dan menganalisis suatu pergerakan suatu objek. Jadi Meh, bagi mana-mana objek yang bergerak kan Meh, dia akan ada 3 perkara ini. Yang pertama sesaran, yang kedua hal laju dan yang ketiga pecutan Jadi dalam mana-mana objek yang bergerak, seperti kereta bergerak kan, contoh lain kalau Amir naik basikal, basikal tu bergerak, ataupun Amir masuk pertandingan lumba lari kan, jadi ada pergerakan tu. Setiap kali objek bergerak akan ada sesaran, hal laju dan pecutan. Boleh faham Okey juga okey. Okey Meh, kita teruskan pembelajaran kita Meh dengan melihat slide yang seterusnya ini. Dalam slide ini Meh, kita akan mempelajari berkenaan dengan jarak dan sesaran Jadi kita lihat apakah beza antara jarak dan sesaran Okey Meh, di sini ada gambar sebuah bangunan. Okey. Dan di sini ada drone kan. Baik, Amir ditugaskan untuk menerbangkan drone ini. Okey. Tetapi kan Amir kena duduk di atas bumbung bangunan ni. Okey, boleh Meh? Boleh cikgu. Tapi Amir takut jatuh lah cikgu, gayat. Siapa suruh kamu terjun Jangan tengok bawah Okey Meh, kemudian Meh, Amir ajak kawan Amir seorang. Kawan Amir ni dia kena pegang jam dia akan setkan di tangan dia jam. Okey, untuk catatkan masa tu. Okey, baik. Jadi Meh, Amir terbangkan drone ini dalam bentuk garis lurus tau. Okey, garis lurus, dan pergerakannya ialah ke atas dan ke bawah. Seperti yang cikgu tunjukkan ni. Drone tu akan naik ke atas, kemudian drone tu akan mengalih arah dia
kemudian dia akan turun sampai bawah. Dia punya bentuk pergerakan dia macam ni. Boleh meh? Cikgu, kenapa mesti macam ni ke Sebenarnya ni meh, ambil tengok tajuk kita. Tajuk kita apa dia? Kinematik, gerakan linear kan? Maksudnya meh, dia hanya membincangkan pergerakan suatu objek yang bergerak itu dalam bentuk garis lurus. Linear tu kan maksudnya garis lurus kan? Dia hanya membincangkan tentang pergerakan suatu objek yang bergerak dalam bentuk garis lurus. Macam itulah Okey, jadi pergerakan dalam bentuk lain-lain lah, melencong ke sana, melencong ke mari apa semua, itu tidak termasuk dalam perbincangan. Boleh meh? Okey cikgu, okey. Baik. Sekarang kita mulakan di sini Baik, Amir duduk di atas bangunan ni, dan pada paras ini kita tandakan sebagai kosong kat sini, ataupun O kita panggil titik ini adalah titik rujukan dia, O ni. Okey. Baik, yang 5, 10 ni dia punya ukuran ketinggian lah. Kita guna meter Bila drone tu berada pada ketinggian ini nanti, maka ketinggian dia lah 5 meter lah, 10 meter macam tu Okey. Kemudian kita akan catatkan di sini data yang kita perolehi. Okey, kita mulakan. Okey. Pada permulaan sebelum drone ini diterbangkan, okey, jam di tangan kawan Amir tu menunjukkan kosong, betul tak? Jadi pada ketika itu kita katakan sebagai T sama dengan 0 saat. T itu ialah masa lah. Okey, jam menunjukkan 0 saat. Okey, jadi kan kita tulis kat sini dalam jadual. Masa T ialah 0 dan sesaran pada ketika itu ialah 0. Maknanya drone itu masih lagi berada di tangan Amir. Maksudnya berada pada paras 0 ni. Okey. Dan jaraknya pada ketika itu ialah 0 juga. Okey. Kemudian drone ini pun diterbangkan Okey, Amir pun terbangkan drone ini. Pada ketika jam di tangan kawan Amir tu menunjukkan T sama dengan 3 kan. Drone berada di paras 5 meter ni jadi kan kita pun catat masa apabila T sama dengan 3 dan sesarannya ialah 5. Dan pada ketika ini jaraknya juga 5 meter. Macam tu Okey. Kemudian drone ini akan diterbangkan lagi sampailah ke kemuncak dekat sini di mana di sini kan jam menunjukkan T sama dengan 6 saat. Dan pada ketika ini dia telah membina ketinggian dia sebanyak 10 meter. Dan pada ketika ini ketinggiannya ialah 10 meter kan. Jadi kita catatkan di sini pada ketika T sama dengan 6, sesarannya ialah 10 meter. Begitu juga jarak pergerakan drone ini juga 10 meter. Boleh setakat tu? Boleh cikgu, boleh. Tapi cikgu, sama je cikgu sesaran dengan jarak ni nilai-nilai dia. Betul ni, betul. Tapi Amir tengok apa yang berlaku selepas ini Okey, adakah dia masih sama lagi sesaran dengan jarak tu? Amir tengok Okey, sampai ke kemuncak ni, maka drone itu kita tukar arah haluan dia. Kita akan turunkan ke bawah pula jadi sampailah jam menunjukkan T sama dengan 9 saat didapati drone ini berada pada paras 5 ni. Okey, jadi kita buat catatan pada T sama dengan 9, sesarannya 5, jarak pergerakan drone itu ialah 15. Nampak? Amir dah mula nampak tak? Ada perbezaan kat sini. Okey cikgu, okey. Okey, kita teruskan dulu. Baik, kemudian kita teruskan lagi. Pada ketika T sama dengan 12, didapati drone ini berada paras yang sama dengan Amir. Iaitu pada paras O ni. Jadi pada ketika ini, T sama dengan 12, sesaran 0. Nampak tak? Tetapi jarak pergerakan dia ialah 20 meter. Macam mana Amir? Amir dah nampak dah beza antara sesaran dengan jarak? Cikgu, maknanya sesaran ni cikgu, dia diukur pada sesuatu masa tu cikgu Bagus bagus. Pandai pun Amir fikir Okey, tak apa kita teruskan lagi, nanti kita buat kesimpulan Baik, seterusnya pada ketika T sama dengan 15 kita dapati drone ini akan terus ke bawah kan.
Okey, pada ketika T sama dengan 15 ini, kita dapati dia berada di paras 5 meter di bawah Amir. Jadi maknanya di sini pada ketika T sama dengan 15, sasarannya ialah negatif 5, manakala jarak pergerakan drone ini ialah 25 meter. Nampak tak? Oh, okey cikgu. Sasaran boleh negatif cikgu Nampak jadi sasaran ni dia boleh negatif, dia boleh positif. Okey cikgu. Baik, kita teruskan lagi. Okey, seterusnya sampailah di paras bawah iaitu pada ketika T sama dengan 18. Jadi pada ketika T sama dengan 18 dia dapati sasarannya ialah negatif 10 dan jaraknya ialah 30 meter. Baik, sasaran pada sesuatu ketika itu kita panggil dia sebagai sasaran seketika. Okey. Jadi daripada apa yang kita bincangkan di sini kita lihat beza antara jarak dengan sasaran tadi, iaitu jarak dia merupakan kuantiti skalar. Manakala sasaran ialah kuantiti vektor. Itulah sebabnya sasaran boleh positif, boleh negatif. Okey. Kalau jarak dia sentiasa positif. Okey, yang kedua, jarak sentiasa bernilai positif, manakala sasaran boleh bernilai positif atau negatif merujuk kepada kedudukan. Dan yang ketiga, jarak dia akan merekod pergerakan, manakala sasaran dia akan merekod kedudukan. Apa yang saya sebut tadi itulah istilah dia, merekod kedudukan. Macam mana boleh Okey cikgu, faham. Okey, maka daripada sini dapat kita nyatakan bahawa sasaran yang kita simbolkan sebagai S, suatu zarah dari suatu titik tetap ialah jarak di antara zarah itu dan titik tetap tersebut yang diukur dari arah tertentu. Itulah takrifan sasaran. Boleh Okey berdasarkan kepada perbincangan kita tadi Okey, tadi kita lihat pergerakan drone itu adalah dalam bentuk garis lurus dan dia bentuk mencancang iaitu naik ke atas kemudian turun ke bawah. Okey. Baik, dalam bentuk pergerakan ini kita tidak hanya mempertimbangkan bentuk pergerakan yang sedemikian boleh juga kita pertimbangkan bentuk pergerakan yang mendata seperti mana dalam gambar rajah ni. Okey. Jadi maknanya zarah ini boleh bergerak ke sebelah kanan ataupun ke sebelah kiri, kemudian dia patah balik dan sebagainya lah. Tetapi dalam bentuk yang mendata seperti ini. Boleh Boleh juga boleh. Okey apabila kita mempertimbangkan pergerakan suatu objek ataupun suatu zarah maka kita perlukan satu titik tetap. Perlu ada satu titik tetap sini yang merupakan titik rujukan. Okey. Cikgu, apa peranan titik tetap ni cikgu Okey, titik tetap ni dia merupakan tempat di mana permulaan kita mencatatkan masa tu. Maknanya apabila zarah itu sampai di titik tetap ini, barulah kita tekan jam tu. Kemudian barulah kita boleh catatkan maklumat ataupun data-data yang berkenaan. Betul tak? Okey cikgu, okey. Cikgu, zarah ni dia mesti bergerak dari keadaan pegun cikgu Tak semestinya dia sebenarnya permulaan pergerakan zarah itu ada dua situasi. Okey, situasi yang pertama, zarah itu bermula daripada titik tetap ni. Contohnya apa dia? Macam kita lari 100 meter tu kan? Lari 100 meter tu kita bermula dari keadaan pegun, iaitu dari keadaan kita diam. Kemudian baru kita lari kan? Okey, satu lagi, zarah ini sudah berada pada satu kelajuan tertentu. Sampai saja di titik O ni, kita akan tekan jam tu. Jadi maknanya titik tetap atau titik rujukan ini merupakan titik ataupun tempat di mana kita akan mula menekan jam tu. Boleh faham? Boleh juga boleh. Okey seterusnya perlu cikgu nyatakan di sini ini adalah kelaziman kita iaitu apabila zarah itu bergerak ke arah kanan, maka kita katakan sebagai arah positif. Manakala bila dia bergerak ke arah kiri, kita kata sebagai arah negatif. Itu kebiasaan kita saja.
Okey meh, daripada sini meh dapat kita nyatakan seperti ini ya, iaitu jika O ialah satu titik tetap dan gerakan suatu zarah ke arah kanan ialah positif, maka yang pertama, sesaran negatif iaitu S kurang daripada kosong menunjukkan zarah berada di sebelah kiri titik O. Jadi maknanya di sini meh, kalau zarah itu berada di sebelah kiri titik O ini, maka kita nyatakan sebagai sesaran negatif ya. Okey, yang kedua, jika sesaran sifar iaitu S sama dengan kosong menunjukkan yang zarah itu sedang berada di titik O. Okey. Oleh itu, sesaran positif pula iaitu S lebih besar dari kosong menunjukkan zarah berada di sebelah kanan titik O. Nampak tak? Macam itulah. Boleh faham Okey juga, okey. Okey meh, kita teruskan dengan slide seterusnya. Okey, dalam slide seterusnya ni kita akan mempelajari tentang halaju ya. Okey, apa dia halaju? Halaju ialah kadar perubahan sesaran terhadap masa. Okey meh, halaju meh dia boleh positif, boleh negatif dan juga boleh sifar. Okey meh, ambil tengok gambar raja di bawah ni, seorang pemain bola tampar dia nak lambungkan bola ni ke atas kemudian dilepaskan ke bawah ya. Okey. Jadi bentuk pergerakannya meh, bola ni bergerak ke atas kemudian sampai ke satu tahap dia akan menukar haluannya dan kemudian dia bergerak ke bawah. Okey, pada ketika bola ini bergerak ke atas meh, pada ketika ini halajunya positif. Okey. Kita nyatakan sebagai V lebih besar daripada kosong. Kita menggunakan V sebagai simbol bagi menyatakan halaju. Okey. Pada ketika zarah itu sampai ke muncak dia paling tinggi kat sini. Meh tahu tak apa yang berlaku pada bola ni? Kenapa cikgu Tak tahu lah cikgu. Bola ni sebenarnya pada ketika ini tatkala dia nak menukar haluan, zarah ini sebenarnya dia berhenti seketika. Okey, istilahnya kita nyatakan sebagai bola ini rehat seketika. Okey, dan pada ketika ini halaju bola ini ialah sifar. Okey, V sama dengan kosong. Boleh meh? Okey cikgu, okey. Baik. Seterusnya bola ini akan menukar haluan dan turun ke bawah. Pada ketika ini halaju bola ini bernilai negatif. Iaitu V kurang daripada kosong. Boleh meh setakat tu? Boleh cikgu, boleh. Okey. Jadi kita pertimbangkan pula pergerakan zarah secara mendata. Baik, zarah ini akan bergerak ke sebelah kanan, kemudian dia akan menukar haluan dan kemudian dia bergerak ke arah kiri. Ini bentuk pergerakan dia. Okey. Pada ketika zarah ini bergerak ke kanan, halajunya ialah positif. Dan pada ketika zarah ini menukar haluan dia akan rehat seketika di sini, iaitu V sama dengan kosong, dan kemudian dia teruskan pergerakan pada arah yang bertentangan dan pada ketika ini halajunya negatif. Di sinilah yang membezakan antara halaju positif, halaju sifar dan juga halaju negatif. Amir boleh faham? Boleh juga, boleh. Okey, maka daripada sini kita buat satu kesimpulan, iaitu jika O ialah satu titik tetap dan gerakan suatu zarah ke arah kanan ialah positif, maka yang pertama, halaju positif V lebih besar daripada kosong menunjukkan zarah bergerak ke kanan. Okey, yang kedua, halaju sifar iaitu V sama dengan kosong menunjukkan zarah bergerak dalam keadaan rehat seketika ataupun pegun. Dan yang ketiga, apabila halaju negatif V kurang daripada kosong menunjukkan zarah sedang bergerak menuju ke kiri. Macam itulah. Cikgu ambil nak tanya sikit kat sini. Kalau sebut halaju negatif, tak semestinya zarah itu berada di sebelah kiri titik O kan cikgu kan? Betul. Bila sebut zarah berada di kiri titik O itu, yang kita nyatakan sebagai negatif itu sesaran yang negatif. Tetapi halaju negatif ni merujuk kepada arah pergerakan zarah tu. Walaupun zarah itu berada di dalam kawasan sesaran positif sebelah kanan ni. Tapi nilai halaju boleh negatif apabila arah dia bertentangan, arah iaitu menuju ke arah kiri. Macam itulah.
Boleh meh? Okey cikgu, faham cikgu, faham. Okey. Okey meh, seterusnya kita lihat apa yang dikatakan sebagai pecutan ya. Okey, apa dia pecutan? Pecutan ialah kadar perubahan hal laju terhadap masa. Okey, untuk memahami konsep pecutan ni meh, meh tengok video di bawah ni yang cikgu sediakan ni. Okey, di sini meh ada 2 lori kontena. Kalau meh perhatikan cara pergerakan 2 lori ini berbeza. Nampaknya lori dalam video yang atas ni meh, nampak kelajuan dia kekal aja daripada mula sampai akhir, nampak tak? Dia nampak berbeza meh dengan lori yang di bawah ni. Nampak lori yang di bawah ni dia semakin melaju kan? Nampak tak? Macam tu jadi meh untuk pergerakan lori yang pertama ni kita nyatakan sebagai lori ini bergerak secara malar, iaitu hal laju dia malar ataupun tetap. Okey, erti kata lain meh kita katakan sebagai pecutan sama dengan sifar. Okey, dan kita simbolkan sebagai A sama dengan sifar. Jadi pecutan kita gunakan simbol A. Okey, manakala lori yang kedua meh, kita nyatakan yang hal laju dia menokok. Nampak tak? Menokok tu maksudnya bertambah. Hal laju bertambah. Apabila kelajuan dia bertambah meh, di sini dinyatakan bahawa pecutan positif. Boleh? Ataupun A lebih besar daripada kosong. Baik, itulah dia meh konsep pecutan. Boleh meh? Boleh cikgu, boleh cikgu. Okey. Okey meh, untuk slide ini kita masih bincang lagi tentang pecutan. Okey, cuba meh tengok di sini Okey, ini atlet berbasikal Untuk atlet berbasikal ni meh dia menggunakan meter seperti yang ditunjukkan dalam gambar aja di bawah ni. Jadi apa yang berlaku di sini meh, atlet ini memulakan kayuhan dia bermula di A, kemudian dia akan melalui checkpoint di B, kemudian melalui C dan tamat di D. Okey. Dan mencatatkan kelajuan seperti ini meh. Di peringkat awal ni 0 km sejam lah. Jadi meter ni menunjukkan kosong lah. Kemudian dia pun kayuh sekuatnya meh sampai di checkpoint B ni dia telah mencatatkan kelajuan yang maksimum iaitu 25 km sejam. Kemudian dia tak larat dah. Dia hanya maintain saja, kekalkan kelajuan dia sampai ke checkpoint C, masih lagi 25 km sejam. Okey selepas melalui checkpoint C ni atlet ini telah memperlahankan kayuhan dia sampailah ke garis penamat dan dia berhenti di sini. Okey. Jadi bentuk pergerakan kayuhan ini dapat kita nyatakan dalam bentuk graf hal laju lawan masa ni seperti yang ditunjukkan di sini. Okey, di sini kita boleh bahagikan kepada 3 fasa pergerakan atlet ini. Okey, iaitu daripada checkpoint A ke checkpoint B, apa yang kita dapati ialah berlakunya perubahan hal laju dia. Okey, arti kata lain kita kata hal laju dia menokok, nampak, daripada 0 kepada 25. Maknanya di sini berlakulah pecutan positif. Macam mana faham Faham juga, faham. Okey ataupun kita nyatakan sebagai A lebih besar daripada 0. Okey dalam fasa kedua pergerakan atlet ni kita dapat perhatikan di sini tidak berlaku perubahan hal laju Hal lajunya kekal di sini sama Arti kata lain kita kata sebagai hal laju malar. Dan pada ketika ini inilah kelajuan maksimum yang dicatatkan. Maka kita nyatakan juga sebagai hal laju maksimum. Pada ketika ini bagaimana dengan nilai pecutan Pecutan dia sifar lah cikgu kan? Yes, okey. Kenapa Amir kata sifar? Sebab tidak berlaku perubahan hal laju cikgu. Okey, pandai Amir Okey, kita teruskan untuk fasa yang ketiga pula. Dalam fasa ketiga ini, atlet ini telah memperlahankan kayuhan dia. Maknanya berlaku di sini hal laju menyusut. Menyusut maksudnya berkurangan Okey pada ketika ini bagaimana dengan pecutannya? Kita nyatakan sebagai pecutan negatif. Istilah bagi pecutan negatif ni kita gunakan juga istilah ini iaitu nyah pecutan iaitu A kurang daripada 0. Boleh? Boleh cikgu, boleh. Cikgu, pecutan negatif tu dia tak merujuk kepada arah pergerakan cikgu tak tak.
Pecutan negatif dia menunjukkan bahawa objek itu dia akan memperlahankan kelajuan dia. Macam tu. Macam mana faham tak masuk pecutan? Faham juga, faham. Okey, bagus-bagus. Okey demikian tadi pelajaran kita berkenaan dengan sesaran, halaju dan juga pecutan ya. Okey, sekarang kita beralih ke bahagian yang kedua iaitu 8.1b. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan sesaran, halaju dan pecutan sebagai fungsi masa. Jadi maknanya bagi setiap perkara ini dia akan ada fungsinya yang kita panggil sebagai fungsi sesaran. Untuk halaju kita panggil fungsi halaju. Begitu juga untuk pecutan kita akan panggil fungsi pecutan. Okey. Jadi untuk membincangkan perkara ini kita akan menggunakan contoh soalan. Okey. Di sini kita tengok contoh yang pertama berkenaan dengan fungsi sesaran. Okey, soalannya ialah suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dari satu titik tetap O. Okey, sesaran S meter zarah itu pada masa T saat selepas melalui titik O diberikan oleh S sama dengan 4T tolak T kuasa 2. S itu ialah sesaran, T itu adalah masa. Di mana di sini masanya adalah antara 0 hingga 5 saat. Jadi ni S sama dengan 4T tolak T kuasa 2 ni kan. Yang inilah yang dipanggil sebagai fungsi sesaran tu. Boleh Okey, boleh. Okey. Baik, kita diminta untuk apa? Wakilkan sesaran bagi zarah itu dengan menggunakan garis nombor dan juga graf sesaran masa. Okey, yang ni tak susah Untuk yang pertama ni garis nombor kan. Okey, kita buatkan satu jadual di sini untuk masa T dan juga sesaran. Dan kita ambil nilai T antara 0 hingga 5 ya. Okey, kita mulakan dengan T sama dengan 0. Kemudian kita gantikan T sama dengan 0 ni ke dalam fungsi sesaran ni lah. Jadi 4 darab 0 tolak 0 kuasa 2. Dapatlah 0. Okey, kemudian kita ambil T sama dengan 1 pula. Ganti T dengan 1. 4 kali 1 tolak 1 kuasa 2. Dapatlah 3. Kan? Begitulah juga seterusnya untuk T sama dengan 2. Okey, T sama dengan 3 dan juga 4 serta 5 ya. Maka dapatlah kita catatkan di sini nilai-nilai sesarannya. Nampak tak? Inilah yang dikatakan sebagai garis nombor yang mewakilkan sesaran bagi zarah berkenaan. Okey. Soalan B pula, kita diminta untuk melakarkan graf sesaran masa. Graf sesaran masa macam ni lah Cikgu, dia macam graf fungsi kuadratik cikgu Betul. Jadi ambil tengok fungsi sesaran ni kan S sama dengan 4T tolak T kuasa 2. Ini kan suatu fungsi kuadratik Kalau tak biasa cuba gantikan S ini dengan Y, gantikan T itu dengan X. Sebab dulu kita biasa dengan Y dengan X kan. Jadi Y sama dengan 4X tolak X kuasa 2. Itu kan fungsi kuadratik kan. Jadi bila kita lakarkan jadi macam ni lah. Boleh kan? Boleh. Cikgu, kenapa lakaran ni tak penuh ke bawah cikgu Yelah sebab apa? Dia nyatakan di sini nilai T antara 0 hingga 5. Jadi kita kena tunjukkan graf ini dalam domain 0 hingga 5 sajalah. Jadi maknanya luar daripada domain ni kita tak perlulah tunjukkan. Betul tak? Betul juga cikgu Okey cikgu, okey. Okey kita terus kepada slide yang seterusnya. Okey, di sini ini berkenaan dengan fungsi halaju ya. Okey, contoh soalan. Satu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. Halajunya V meter per saat diberikan oleh V sama dengan T kuasa 2 tolak 8T tambah 7 dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas melalui O. Okey, soalan yang pertama ialah hitung halaju awal dalam meter per saat zarah itu. Okey, jadi kita highlightkan di sini iaitu halaju awal. Apa yang dimaksudkan dengan halaju awal? Amin nak kata apa? Cikgu, halaju awal ni halaju zarah itu pada ketika kita mula-mula tekan jam tu kan cikgu kan? Betul. Okey, pada ketika itu zarah berada di mana Pada ketika itu zarah berada di titik O lah cikgu. Sebab bila kita nak tekan jam tu mesti zarah itu berada di titik O baru kita boleh tekan. Betul. Jadi maknanya di sini kita nak cari halaju di mana
nilai T dia sama dengan kosong. Itu maksudnya hal laju awal. Okey. Jadi bila kita nak dapatkan nilai V tu mudah saja. Kita gantikan T sama dengan kosong lah. Akhirnya kita dapatlah V sama dengan 7 meter per saat. Okey. Amir boleh tak terangkan sikit apa yang Amir faham tentang V sama dengan 7 meter per saat ni? Maksudnya kat sini cikgu yang kami faham, zarah ini dia pada ketika kita mula mencatatkan masa tu, iaitu dia berada di titik O, zarah ini sudah mempunyai kelajuan cikgu. Arti kata lain, zarah ini tidak bermula dari keadaan pegun di titik O tu. Betul cikgu Hoi. Kamu terangkan dah macam cikgu Tepat sekali Okey, betul betul. Memang itulah situasi dia Okey kita teruskan Okey cikgu. Okey, soalan B pula Dia kata cari hal laju seketika dalam meter per saat zarah itu apabila T sama dengan 3. Jadi apa yang Meh faham di sini? Jadi maknanya cikgu kita gantikan T sama dengan 3 lah cikgu dalam fungsi hal laju tu. Yes, okey, betul Okey, gantikan T sama dengan 3. Jadi dapatlah V sama dengan negatif 8 Okey. Boleh tak Amir terangkan lagi apa yang boleh Amir katakan berkenaan dengan zarah ni Maknanya cikgu kat sini pada ketika T sama dengan 3, zarah ini sedang bergerak ke arah kiri lah cikgu kan? Betul ni betul. Macam mana Amir tahu Ini sebab kita dapat nilai hal laju negatif cikgu. Bila hal laju negatif kan zarah bergerak ke arah kiri. Betul lah. Bagus Tadi maknanya Amir faham lah konsep yang kita bincangkan tadi tu. Okey, soalan C pula. Hitung nilai-nilai T dalam saat apabila zarah itu berhenti seketika. Kalau sebut berhenti seketika, Amir nak kata apa? Berhenti seketika ni hal laju dia sifar cikgu. Okey, betul. Jadi kan kita ambil V sama dengan sifar. Dan kita nak cari nilai-nilai T jadi gantikan V sama dengan sifar dalam fungsi hal laju tu. Dan kita selesaikan. Ini adalah persamaan kuadratik biasa maka kita dapat dua nilai T di sini iaitu 1 dan juga 7. Cikgu, kenapa boleh dapat dua nilai T ni cikgu Dia macam ni zarah ini berhenti seketika. Bila kata berhenti seketika bermaksud zarah itu sedang menukar haluan. Nampak tak? Jadi maknanya di sini zarah ini dia bertukar haluan dua kali. Iaitu pada ketika T sama dengan 1 dan 7. Okey. Jadi tadi kan kita tahu dah pergerakan dia ke sebelah kanan ni tadi kan. Macam mana kita tahu dia bergerak ke sebelah kanan? Sebab V positif. Pada titik O ni, pada permulaan ni kan, V positif. Maksudnya dia bergerak ke kanan. Kemudian apabila jam menunjukkan T sama dengan 1, okey, zarah ini dia menukar haluan ke kiri. Kemudian sampailah jam menunjukkan T sama dengan 7, dia menukar haluan lagi, dia bergerak ke kanan. Jadi maksudnya zarah itu bergerak ke kanan, ke kiri, kemudian ke kanan semula. Macam itulah pola pergerakan dia. Betul tak? Okey cikgu, okey, faham. Okey, bagus Okey seterusnya soalan D, dia minta kita lakarkan graf hal laju masa dalam domain T 0 hingga 9 graf hal laju masa. Dan kita perhatikan di sini fungsi hal laju yang diberikan ni merupakan suatu fungsi kuadratik sebab kuasa 2 kat sini Okey, macam tadi jugalah. Kalau Amir rasa macam tak berapa nampak di sini, Amir tukarkan V dengan Y, T dengan X. Jadilah Y sama dengan X kuasa 2 tolak 8X tambah 7 kan. Itu fungsi kuadratik biasalah. Kita lakarkan seperti ini. Dan kita lakarkan hanya dalam domain 0 hingga 9 tau jadi kita tak perlu tunjukkan bahagian yang di luar daripada kawasan T 0 hingga 9 tu boleh? Boleh juga boleh. Okey seterusnya soalan E, dia kata tentukan julat nilai T dalam saat apabila zarah bergerak ke kiri Bila zarah bergerak ke kiri, apa kaitan dia Hal laju negatif lah cikgu kan? Okey, apabila zarah bergerak ke kiri, maka hal laju negatif, V kurang daripada 0. Okey, maknanya di sini kita ambil fungsi hal laju ni. Kita tulis T kuasa 2 tolak 8T tambah 7 kurang daripada 0 dan ini membentuk ketaksamaan kuadratik.
Jadi kita selesaikan ketaksamaan kuadratik seperti biasa meh. Akhirnya nanti kita akan dapat julat nilai T iaitu antara 1 hingga 7. Boleh meh? Boleh juga, boleh. Macam mana meh? Boleh? Senang tak? Tak susah sangat juga. Okey, bagus kalau kata macam tu. Okey, kita teruskan. Okey, meh, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, slide ini berkenaan dengan fungsi pecutan pula. Okey, tadi kita dah tengok contoh fungsi sasaran, fungsi hal laju dan sekarang fungsi pecutan. Okey, contohnya, suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. Pecutannya A meter per saat diberi oleh A sama dengan 8 tolak 4T dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas melalui O. Okey, soalan yang pertama. Cari pecutan seketika dalam meter per saat zarah itu apabila T sama dengan 4. Pecutan seketika. Apa Amir faham tentang pecutan seketika? Pecutan seketika ni cikgu, maksudnya nilai pecutan pada ketika T sama dengan 4 lah cikgu. Okey. Jadi maksudnya macam mana nak dapat nilai pecutan tu? Maknanya cikgu kita gantikan je lah cikgu nilai T dengan 4. Okey. Betul kita gantikan T sama dengan 4 Okey, akhirnya dapatlah. Itulah dia. A sama dengan negatif 8 meter per saat. Jadi apa yang Amir faham tentang A sama dengan negatif 8 tu? Maksudnya cikgu, pada ketika T sama dengan 4 tu, zarah ini sedang memperlahankan gerakan dia cikgu. Betul cikgu Kenapa Amir kata macam tu? Sebab nilai negatif cikgu, pecutan negatif. Kan dia, maksud dia penyah pecutan cikgu. Okey, bagus ya, betul keterangan Amir tu Okey, seterusnya untuk soalan B hitungkan masa dalam saat apabila hal laju zarah itu ialah maksimum. Jadi apa yang Amir faham tentang hal laju zarah maksimum? Hal laju zarah maksimum ni cikgu bermakna pecutan sifar cikgu. Yes, okey, betul Okey, jadi kita ambil fungsi pecutan ni kita samakan dengan sifar. Okey, akhirnya kita dapatlah nilai T iaitu 2 saat. Maknanya zarah itu bergerak pada kelajuan maksimum pada ketika T sama dengan 2. Boleh Okey juga, boleh juga. Okey. Baik, seterusnya untuk soalan C, tentukan julat masa dalam saat apabila hal laju zarah itu menokok. Okey apa yang Amir faham tentang hal laju zarah menokok? Kalau hal laju zarah menokok cikgu, maknanya pecutan positif lah cikgu. Okey, betul Okey, jadi kita ambil fungsi pecutan ini, kita tulis sebagai lebih besar daripada kosong dan kita dapatkan julat nilai T iaitu T kurang daripada 2 saat. Okey. Baik, dan yang terakhir di sini lakarkan graf pecutan masa dalam domain 0 hingga 2. Dan kita nampak kat sini adalah suatu garis lurus Sebab kalau perhatikan di sini kalau Y sama dengan 8 tolak 4X, kan Y sama dengan MX tambah C kan. Dia merupakan suatu garis lurus. Baik, inilah dia graf pecutan masa yang merupakan suatu garis lurus. Macam mana boleh Boleh juga, boleh. Macam mana, senang tak tajuk ni? Buat masa ni okey lah cikgu. Yang akan datang tak tahulah. Apa yang akan datang pun tak susah sangat Okey Amir nak tanya apa-apa? Rasanya tak ada lah cikgu. Okey, kalau tak ada sampai setakat ini dulu pelajaran kita untuk kali ini Okey, sehingga kita bertemu kembali untuk pelajaran kita yang seterusnya untuk video dalam siri yang kedua nanti Okey kita jumpa lagi. Okey juga, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.